Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita sekali lagi kelapangan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Jadi moga-moga Allah SWT memberkati perhimpunan kita dan memberikan kepada kita istiqamah untuk terus berada di atas landasan yang benar dalam beragama, dan moga-moga Allah SWT memberkati dan mengampuni segala yang kesilapan yang kita lakukan sebelum ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ini berkenaan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya saya datang minggu lepas, Jumaat yang lepas, tapi maaf banyak-banyak tak dapat datang. Saya tak sihat. Seminggu sebelum tu sebenarnya tak sihat daripada hari Isnin sampailah ke hari Jumaat, hari Sabtu masuk ward. Semalam baru keluar. Jadi alhamdulillah hari ni tak sampai hati nak tolak saya datang lah. Tapi jalan pula jam, keluar pukul 6 sampai sini pukul 7.30. Okey tuan-tuan, kalau sekiranya pada perbincangan kita yang terakhir kita berbincang berkenaan tentang permulaan hijrah ataupun bibit-bibit awal, peristiwa-peristiwa yang membawa kepada peristiwa hijrah. InsyaAllah pada malam ni saya nak menyentuh sikit. Sebenarnya di hujung-hujung ni, dia sejarah Rasulullah ni di Fasa Mekah ada lebih kurang dalam 13 tahun. Fasa Mekah ni dalam 13 tahun. Fasa Madinah dalam 10 tahun lagi. Di Fasa Mekah 13 tahun ni, 10 tahun yang pertama tu, 10 tahun pertama, bila masuk saja tahun yang ke-10, bila masuk saja tahun ke-10 kenabian, berakhirlah apa yang disebut dalam sejarah sebagai peristiwa pengepungan. Pengepungan terhadap Rasulullah dan juga orang-orang beriman serta Bani Hashim dan Bani Muttalib selama 3 tahun. Daripada bulan Muharram tahun 7 sampai bulan Muharram tahun ke-10. Bila masuk tahun yang ke-10, 10, 11, 12, 13. Hijrah berlaku pada tahun ke-13. Bukan 13 hijrah. Bukan 13 hijrah, 13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian. Ini tahun ke-10, 11, 12, 13. Jadi dalam masa lebih kurang dalam 3-4 tahun tu, 3-4 tahun, Nabi keluar daripada Mekah pada bulan Safar. Bulan Safar tahun ke-13 dan sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-13. Jadi sepanjang 3 tahun lebih, 3 tahun lebih tersebut sebenarnya berlaku beberapa peristiwa yang agak laju, Di antaranya adalah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tapak daulah lebih agresif selepas daripada tahun yang ke-10. Walaupun tahun ke-10 itu dikenali sebagai tahun kesedihan, tetapi sebenarnya bukanlah tahun berduka cita sehingga orang Islam tak bergerak. Tahun kesedihan tu bukan merujuk kepada perasaan sedih Rasulullah sampai dia tak mampu nak bergerak, tetapi merujuk kepada tekanan yang diberikan oleh orang-orang
Quraisy lebih kuat disebabkan oleh kerana kematian dua orang yang membela banyak Rasulullah SAW ni, iaitulah Abu Talib dan juga isterinya iaitu Khadijah. Khadijah membantu Rasulullah daripada segenap sudut, daripada seorang yang hartawan sampailah menjadi seorang yang biasa saja, sehingga jadi orang yang tak berharta. Manakala Abu Talib, dia membawa seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang bukan Islam. Bani Hashim dan Bani Muttalib yang bukan Islam untuk mempertahankan Rasulullah. Jadi apabila dia membawa Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk mempertahankan Rasulullah, sepanjang tahun 10 tahun yang awal tu, orang-orang kafir Quraisy dia tak berani sentuh fizikal Rasulullah. Dia berani kutuk, dia berani herdik, dia berani ejek, tapi nak sentuh fizikal Rasulullah dia tak berani. Dia orang yang berani sentuh fizikal Rasulullah pada 10 tahun yang awal ni hanyalah Abu Lahab saja, iaitu bapa saudara Nabi. Tapi orang lain tak berani. Sebab apa? Sebab Bani Hashim dan Bani Muttalib Islam dan juga bukan Islam bersama dengan Rasulullah. Dan mereka ni dibawa oleh Abu Talib. Jadi apabila Abu Talib dah meninggal dunia, maka pada masa itu Bani Hashim dan Bani Muttalib ni tidak ada kekuatan untuk membela Rasulullah sebab Abu Talib dah tak ada. Jadi apabila Abu Talib tak ada saja, maka orang-orang kafir Quraisy selain daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan saja Abu Lahab, tapi sebaliknya yang bukan ahli keluarga Nabi berani menyentuh fizikal Nabi. Sehingga ada riwayat mengatakan salah satu daripada antara peristiwa yang teruk adalah bagaimana mereka ketika mana Nabi sujud, mereka pijak tengkuk Rasulullah SAW dan hentak-hentak tengkuk Rasulullah. Dan itu tak pernah berlaku 10 tahun yang awal. Jadi penyiksaan yang banyak dan dahsyat yang berlaku pada tahun ke-10 itu disebabkan oleh kerana kematian Abu Talib dan disebabkan oleh kerana kematian Khadijah. Itu yang menjadikan tahun itu dipanggil sebagai tahun kesedihan. Bukan makna tahun Nabi bersedih sehingga tak bergerak, tidak. Supaya kita tidak silap faham. Tetapi tahun itu juga adalah merupakan tahun di mana Nabi bergerak secara agresif. Sebab pada masa itu dakwah di Mekah ni dah tepu dengan arti kata orang yang beriman pada masa itu hanya 350 orang sahaja. Tak lebih, tak bertambah, dah tak berkurang dah. Dan 350 tu pula separuh daripadanya pada masa itu telah berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Jadi yang bersama dengan Rasulullah tu dalam 150-170 orang sahaja. Dan itu sahaja. Dan dakwah lagi orang lain daripada kalangan penduduk Mekah dah tak bertambah. Tidak bertambah. Jadi pada masa itu dakwah Rasulullah ni dia agresif, dia pergi keluar. Macam yang kita pernah bincangkan sebelum ni lah. Dia pergi ke Taif, dia pergi ke Hunain, dia pergi kepada kabilah-kabilah itu dan ini. Kemudian dia pergi mengislamkan individu-individu luar daripada Mekah seperti Abu Zar, seperti Tufail, daripada Yaman, dan ramai lagi yang lain yang kita ceritakan sebelum ini. Dan dalam tempoh itu, selain daripada berdakwah mengislamkan mereka, Rasulullah menawarkan kepada kabilah-kabilah itu untuk menerima Rasulullah dan orang Islam berpindah ke tempat mereka. Yang ini pun kita kena betulkan kefahaman sesetengah orang. Kenapa Nabi nak berpindah daripada Mekah keluar? Bukan kerana tak tahan penyiksaan. Tetapi adalah untuk bina satu tapak daulah yang baru untuk melonjak ke satu lonjakan yang lebih ke depan. Yang ini pun sebab kadang-kadang orang kata kenapa Nabi keluar, sebab di Mekah itu ditindas. Dia sebenarnya Nabi sabar dengan penindasan. Dan orang Islam lain pun sabar dengan penindasan. Tetapi pemindahan itu, berpindah daripada Mekah itu adalah untuk mencari tapak daulah yang baru. Supaya akhirnya dapat ditubuhkan satu daulah dan kemudian dakwah itu melonjak lebih jauh ke depan. Jadi itu tujuan dia. Jadi tujuannya adalah tujuan strategi. Bukan tujuan untuk menyelamatkan diri ataupun untuk berlindung. Bukan itu. Sebab dalam hadis, bila Rasulullah sebut tentang hijrah, Nabi kata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah dah selepas daripada pembukaan Mekah. Dengan arti kata, mana-mana orang Islam yang ditindas di mana-mana negara sekalipun tidak dibenarkan untuk keluar daripada negara tersebut, kecuali untuk kembali ke negara itu dan membebaskan negara itu. Sebab tu contoh macam orang Palestin, contoh dia ditindas, dia dijajah, dia keluar untuk kembalikan Palestin kepada orang Palestin, kepada orang Islam, tak apa. Tapi dia keluar kerana tak tahan penindasan, dia duduk di mana-mana negara lain untuk hidup aman, itu tidak boleh. La hijrata ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan Mekah,
Tetapi yang ada adalah sama ada jihad, mana keluar untuk strategi jihad, waniyah dan juga niat untuk kembalikan semula negara tersebut kepada negara Islam. Jadi kita bukan satu umat yang diajar oleh Rasulullah SAW, bila kita kena tindas, kita pergi ke tempat yang lebih selamat. Bukan begitu. Bukan begitu. Dan dalam tahun ini juga, kan, selain daripada dakwah-dakwah itu, dalam tahun-tahun ini juga berlaku satu peristiwa, kan, kecil, iaitu peristiwa perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Dalam buku ni sendiri pun disebut pendek saja. Yang disebut pendek saja. Rasulullah ketika mana berkahwin dengan Khadijah, dia tak berkahwin dengan perempuan lain. Khadijah tidak pernah dimadukan sepanjang hidupnya. Kan? Bila dia meninggal dunia, barulah Rasulullah berkahwin yang seterusnya dengan Saudah. Selepas itu dengan Aisyah. Jadi perkahwinan dengan Aisyah ni insya-Allah kita cerita lain lah. Kan? Sebab apa? Sebab ini cerita yang agak teknikal. Sebab sekarang orang dah mula pertikaikan, kan, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang umur Sayyidatina Khadijah ketika mana dia berkahwin, sama ada 6 ke 16 ke, ataupun duduk bersama Nabi ketika mana umur 9 ke ataupun 19 ke, kan, dan datang dari mana dakwaan tersebut dan apakah riwayat yang paling sahih dalam masalah ini. Itu saya rasa kita bincangkan dalam perbincangan yang asing. Saya tak mau bincang sini, takut nanti panjang dekat situ. Dan satu lagi yang menarik juga, yang insya-Allah kita akan bincang pada malam ini, yang berlaku dalam tempoh ini adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj adalah merupakan satu peristiwa yang berlaku dalam tempoh tu. Dalam tempoh tu. Ada macam-macam pandangan. Kalau sekiranya tuan-tuan tengok pun kat sini ada berapa ni? Ada 6 pandangan kan. Sebahagian daripada pandangan tu mengatakan ia berlaku tarikh-tarikh tertentu lah. Tapi secara umum yang pastinya adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku kan secara pandangan yang paling kuat di kalangan ulama adalah selepas daripada kematian Khadijah. Kan? Sebab apa? Sebab peristiwa ketika mana berlakunya kematian Khadijah tu, jumhur ulama mengatakan Khadijah meninggal dalam bulan Ramadan tahun ke-10. Tahun ke-10 dan ketika mana Khadijah meninggal, Khadijah masih lagi belum sembahyang 5 waktu. Maknanya orang Islam pada masa itu belum lagi disyariatkan dengan sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang 5 waktu, kan, ittifaq ulama kan mengatakan bahawa sembahyang 5 waktu ni hanya disyariatkan selepas daripada Isra' dan Mi'raj. Jadi maknanya dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku ketika mana Khadijah masih hidup tu semua tak betul. Daripada situ kita tolak. Kan? Dan kemudian ada pandangan yang mengatakan dia berlaku pada bulan tahun ke-10, ada yang berlaku tahun 11, 12, 13 dan macam-macam lagi pandangan yang itu boleh diterima dan boleh ditolak lah. Tapi yang pandangan yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku kan ketika Khadijah masih hidup, itu kena tolak. Sebab apa? Sebab Isra' dan Mi'raj kan adalah merupakan peristiwa berlakunya pensyariatan kan, sembahyang 5 waktu, dan ketika mana Khadijah sepanjang hidupnya dia tidak pernah sembahyang 5 waktu. Tidak pernah sembahyang 5 waktu. Dia cuma sembahyang masa yang peringkat awal tu, iaitu sembahyang subuh dan juga asar saja, dua-dua. Kan, bukannya 5 waktu. 5 waktu ni selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Barulah orang Islam sembahyang 5 waktu. Tarikh adalah merupakan satu benda yang tak penting sangat kat sini. Jadi bila berlaku, kan, secara umum kita kata kita bersetujulah kan bahawa dia berlaku selepas daripada kematian Khadijah. Tarikh secara tepat wallahu alam. Kalau sekiranya pandangan ulama-ulama dan juga ustaz-ustaz di Malaysia nak ambil 27 Rejab, ada juga pandangan ulama yang kata 27 Rejab. Jadi kalau sekiranya kita nak sambut Isra' Mi'raj 27 Rejab, silakan. Itu tak ada masalah. Sebab dari segi tarikh kan tidak ada apa pun sebenarnya pemberat untuk mengatakan bahawa mana-mana tarikh itu lebih kuat dibandingkan dengan tarikh yang lain. Cuma sebahagian daripada ulama dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj dia memang berlaku dekat hujung sekali. Dekat hujung maksudnya sebelum daripada hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, detail dia ada dekat sini. Dan juga detail pun saya rasa tuan-tuan pun tahu sebagaimana ceramah-ceramah yang biasa ustaz-ustaz bagi. Jadi saya nak sentuh dari satu sudut yang lain berkenaan tentang apa yang kita sebutkan pada peringkat awal tadi. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sekali dengan turunnya surah Al-Isra'. Sekali dengan turunnya surah Al-Isra'. Sebagaimana kita sebut, tahun ke-10 ke atas adalah merupakan tahun di mana Nabi SAW mencari tapak daulah secara bersungguh-sungguh sehingga akhirnya membawa kepada Madinah. Bahkan sebelum daripada berpindah ke Madinah pun Allah SWT dah bagi mimpi kan, kepada Rasulullah SAW bahawa mereka akan keluar daripada Mekah
pergi ke satu tempat yang subur. Kan, ini ra'aitu fil manami anni muhajirun ila ardin zati nakhlah. Aku bermimpi, di dalam mimpi aku melihat bahawa aku berhijrah, kan, pergi ke satu tempat yang dipenuhi dengan pokok-pokok kurma. Kan, faiza ya tiba-tiba, kan, tempat yang yang dimaksudkan dalam mimpi tersebut adalah Yasrib. Kan, faiza ya Yasrib, Madinah. Jadi maknanya memang dah digambarkan begitu. Kan, dah digambarkan. Dan Nabi pun mencari tapak daulah. Dan kaitannya dengan peristiwa Isra dan turunnya surah Isra sebenarnya adalah merupakan satu kaitan yang cukup rapat. Ya, satu perkaitan yang cukup rapat. Surah Isra adalah merupakan satu surah, kan, dinamakan surah itu dengan nama Isra. Dan nama lain bagi surah itu adalah Bani Israel. Surah itu ada dua nama. Satu nama dia surah Isra dan satu lagi nama dia Bani Israel. Ayat yang menceritakan berkenaan tentang Isra di awal ayat saja, di awal surah saja. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu kana sami'an tak ingat ada ujung dia tu, okey. Innahu kana sami'an basira, okey. Jadi itu, okey. Lepas pada itu diceritakan berkenaan tentang Nabi Musa. Selepas daripada itu diceritakan tentang Bani Israel. Ya, selepas daripada itu diceritakan dengan Bani Israel. Dan panjang, kalau sekiranya kita melihat Al-Quran tu, kan, surah Isra tu, awal ayat dia subhanallazi, kan, terus kemudian bila cerita saja tentang Nabi Musa, terus sampai ke bawah, sampai ke muka surat selepasnya, semua tu cerita tentang Bani Israel. Nah, semua tu adalah merupakan cerita tentang Bani Israel. Jadi ada kaitan yang cukup kuat, kan, di antara apa yang berlaku di hujung-hujung tu, kan, dengan turunnya surah Isra. Ya, satu setengah ulama dia kata satu isyarat yang Allah SWT nak supaya orang-orang Islam ni rasa dan faham, kan, bahawa satu peristiwa besar akan berlaku dalam sejarah. Ketika mana mereka ni ditindas, sebenarnya Allah SWT mengkehendaki di hujung itu, kan, ataupun di hujung selepas daripada tahun ke-10 tu, satu perubahan yang cukup besar akan berlaku dekat dunia ni. Iaitulah satu perubahan kuasa, kan, daripada kuasa Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi akan bertukar kepada orang-orang Islam daripada kalangan orang-orang Arab. Kalau sekiranya kita melihat dalam sejarah para rasul, kan, selepas daripada Nabi Ibrahim, kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kan, kemudian Nabi Ibrahim. Selepas daripada Nabi Ibrahim, Nabi pecah dua. Kan, silsilah para Nabi ini dipecah kepada dua. Satu anak dia iaitu Nabi Ishak, satu lagi anak dia iaitu Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail, berapa orang Nabi yang lahir daripada keturunan Nabi Ismail? Kalau sekiranya kita tengok silsilah, seorang saja, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan berapa Nabi yang lahir daripada keturunan Nabi Ishak? Selain daripada itu. Ya, selain daripada itu. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim ini digelar Abul Anbiya, ayah kepada para Nabi. Kenapa dia digelar sebagai ayah kepada para Nabi? Sebab majoriti Nabi adalah lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim. Kan, kita boleh juga kata Adam tu Abul Anbiya, betul juga, tapi tak berapa kenalah. Kan, Nabi Adam adalah bapa kepada segala manusia. Ya, segala manusia. Manakala Nabi Ibrahim ni adalah bapa kepada para nabi, sebab daripada dia lahirnya Nabi Ismail. Dan daripada Nabi Ismail lahirnya satu keturunan yang dipanggil sebagai Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Bahasa yang digunakan pun bukan bahasa Arab. Bahasa Arab ni bangsa lain. Ya, Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Asalnya dia tidak betul-betul menggunakan bahasa Arab. Macam mana dia boleh jadi orang Arab? Kerana dia berkahwin dengan seorang perempuan bernama Jurhum. Bila dia berkahwin dengan seorang perempuan bernama Jurhum, kan, lalu lahirlah satu bangsa yang dipanggil sebagai Arab Musta'ribah, kan, yang kekal sampailah sekarang ni. Nah, jadi itu keturunan Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail itu lahirlah akhirnya Rasulullah SAW. Dan bila turun lahirnya Nabi Ishak, daripada Nabi Ishak lahir iaitu anak dia wa min wara'i Ishaq Yaqub, disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan lahirlah selepas daripada Ishak itu Yaqub. Jadi Nabi Yaqub adalah merupakan anak kepada Nabi Ishak. Selepas daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kan, lahir Nabi Yusuf sebagai anak yang ke berapa? Satu daripada 12 orang anak Nabi Yaqub. Dan golongan ini dipanggil sebagai, adik-beradik ini dia akan panggil sebagai Bani Israel, merujuk kepada Nabi Yaqub. Salah satu nama yang diberi, kan, oleh orang-orang dulu kepada Yaqub adalah Israel. Jadi Israel itu sendiri sebenarnya adalah merupakan nama yang mulia sebenarnya.
Ya, nama yang mulia. Orang Yahudi ni dia selalu tukar nama-nama yang mulia ni kepada nama-nama yang mengelirukan. Contoh macam Israel jadi negara dia. Kan? Jadi orang pun faham Israel ni satu nama yang jahat. Sedangkan sebenarnya Israel adalah gelaran awal yang diberikan kepada Nabi Yakub. Lalu anak-anak dia dipanggil sebagai Bani Israel. Sama juga seperti Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ataupun kuil Solomon Temple. Solomon Temple merujuk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Jadi daripada Nabi Yakub lahirnya 12 keturunan ni, 12 anak dan dipanggil Bani Israel, dan daripada situ Nabi Yusuf terus tu sebenarnya adalah merupakan silsilah penguasa-penguasa Yahudi. Silsilah penguasa-penguasa Yahudi. Dan Allah SWT memang sebut dalam Al-Quran bahawa dia pernah bagi peluang kepada orang-orang Yahudi untuk mentadbir dunia. Untuk mentadbir dunia. Sebab tu kalau sekiranya kita melihat sejarah Palestin, dan kalau sekiranya orang Yahudi mengaku bahawa dia adalah merupakan pemilik kepada Palestin, itu betul dulu. Sebab dulu memang bumi Palestin tu adalah bumi yang dijanjikan kepada orang Yahudi. Sebagaimana yang berlaku dalam kisah Nabi Musa. Bila Allah SWT sebut kepada Nabi Musa dan juga kepada Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah wahai Nabi Musa, masuklah wahai Nabi Harun, masuklah wahai orang-orang Yahudi, masuklah wahai Bani Israel, al-ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ke dalam bumi suci yang telah ditentukan untuk kamu, iaitulah Baitul Maqdis. Iaitulah Baitul Maqdis. Bahkan kelahiran Nabi Musa itu sendiri disebut dalam surah Al-Qasas sebagai satu kelahiran untuk mengeluarkan satu kumpulan yang dihina oleh Firaun ni kepada satu kemuliaan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh. Ini cerita tentang kelahiran Nabi Musa. Tentang kelahiran Nabi Musa. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh. Kami nak bagi satu anugerah kepada orang-orang yang ditindas di atas muka bumi ini. Wa naj'alahum a'immah, dan kami nak jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami nak jadikan mereka itu sebagai pewaris. Wa numakkina lahum fil ardh, dan kami nak tamkinkan mereka di atas muka bumi. Maksudnya kami nak mereka bertapak di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahzarun, dan kami nak tunjukkan kepada Firaun, kepada Haman dan juga kepada tentera-tentera mereka apa yang mereka takut selama ini. Kemudian berlakulah kisah Nabi Musa tu. Berlaku kisah Nabi Musa dan kelahiran Nabi Musa. Jadi ayat itu merujuk kepada kelahiran Nabi Musa dan juga lahirnya Nabi Musa, membesarnya Nabi Musa dalam istana Firaun, kemudian lahirnya Nabi Musa sebagai seorang nabi, bawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir adalah dengan tujuan yang disebut dalam surah Al-Qasas tu, iaitu untuk memberi kemuliaan kepada bangsa ni, iaitu bangsa Yahudi. Kepada bangsa Yahudi. Tapi akhirnya mereka tolak. Dan Yahudi ni dibagi peluang berkurun-kurun sebenarnya. Berkurun-kurun. Di zaman Nabi Musa dibagi peluang. Masuk ke dalam Baitul Maqdis. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuk ke dalam bumi suci yang telah ditentukan untuk kamu. Mana masuk saja menang. Tapi dia orang tak nak masuk sebab dia orang takut. Dia orang takut. Dia kata kepada Nabi Musa, masuk. Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Masuklah engkau, masuklah Tuhan kau ke dalam tu dan berperanglah kamu, kami duduk dekat sini tengok. Jadi akhirnya Allah SWT hukum kepada mereka, mereka mati di bumi Sinai dalam keadaan sesat selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Mati. Mati semua kumpulan yang bersama dengan Nabi Musa tu, termasuklah Nabi Musa, Nabi Harun. Dan kemudian lahir generasi baru. Allah SWT bagi lagi peluang. Bagi lagi peluang di bawah pimpinan Yusha' bin Nun. Dan di bawah pimpinan Yusha' bin Nun, akhirnya mereka berjaya masuk dalam Baitul Maqdis. Tapi bila mereka berjaya masuk dalam Baitul Maqdis, dia buat pengkhianatan lagi sekali dekat Baitul Maqdis. Dan kisah ni panjang lah. Kemudian dia berkuasa di Baitul Maqdis. Sampailah kepada kisah Talut dan Jalut. Itu Talut dan Jalut tu sebenarnya masih lagi kisah Bani Israel. Allah SWT bagi lagi peluang kepada mereka untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di atas muka bumi ni. Bayangkan daripada zaman Nabi Musa, kemudian terus sampai kepada zaman Yusha' bin Nun, terus kepada zaman Talut.
Kan? Tolut dan Jalut. Jalut tu bukan jahat lah kan, yang jahat lah, Tolut. Kan? Tolut ni adalah merupakan pemimpin yang dilantik oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin perang kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi untuk mengalahkan Jalut, dan mereka menang. Kan? Dan apabila mereka menang, mereka bertapak lagi dekat atas muka bumi ni, kan? Dan menjadi raja pada masa itu Nabi Daud. Kan? Nabi Daud. Dan Allah SWT anugerahkan lagi kepada Nabi Daud ni satu anugerah yang cukup hebat, iaitu dia berjaya menguasai besi. Ilmu besi ni bermula daripada zaman Nabi Daud. Kan? Sebab tu Allah SWT sebut besi ni adalah merupakan satu penemuan yang cukup luar biasa. Kalau sekiranya kita tengok di antara kehebatan kita ni, tanah Melayu ni adalah sebab besi ni. Kan? Besi ni adalah logam yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Dan disebut dengan satu sifat yang cukup jelas. Wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Kami turunkan besi. Kami turunkan besi yang di dalam itu terdapat kekuatan yang cukup ba'sun syadid, kekuatan yang cukup dahsyat, kan? Dan juga manfaat kepada manusia. Kan? Saya tak tahu sangat bab besi ni, tapi masa saya pergi ziarah Prof Mokhtar, Datuk Prof Mokhtar dekat arkeologi USM, dia cerita tentang besi. Dia kata besi adalah merupakan satu logam yang cukup unik. Dia adalah merupakan logam yang bukan hasil daripada bumi. Kan? Bukan daripada bahan bumi berubah jadi emas, jadi apa semua, bukan. Jadi minyak. Tapi dia memang turun daripada langit. Ya, memang satu logam yang turun daripada langit. Antara tempat yang banyak besi kat Kedah tu. Kan? Dekat gurun tu. Kan? Dan setiap besi ni, kan, yang turun di mana-mana tempat dekat dunia ni, dia ada dia punya seolah-olah macam pengenalan dia. Kalau turun kat sini lain, kat sini lain, kat sini lain. Jadi mana-mana besi yang kita jumpa, ambillah besi kurun ke berapa pun, kita kaji saja dia punya kandungan dalam tu, kita akan tahu dari mana asal besi tu. Ya, daripada mana asal besi. Dan besi ni, kan, bermula di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Daud. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Kan? Istilah Allah SWT sebut istilah turun ni, kan, maknanya turun daripada atas ke bawah. Kan? Memang besi tu macam tu. Fihi ba'sun syadid, kan, yang terdapat dalamnya satu kekuatan yang amat dahsyat. Kan? Wa manafi'u lin-nas, dan manfaat kepada manusia. Di antara punca kekuatan Bani Israel adalah besi. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kan, wa alanna lahul hadid, kami lembutkan besi di tangan Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud ni berjaya menguasai teknologi besi, sehingga akhirnya dia berjaya mengubah, kan, biji-biji besi ni menjadi senjata-senjata dan juga barang-barang yang amat bermanfaat. Kan? Itu besi. Orang cerita buat besi ni menarik sebenarnya. Sebab saya baru jumpa besi yang kuat-kuat ni. Kan? Saya baru ni pergi ke Jepun. Ni mencelah sikit lah. Kan dulu ada satu surat daripada kerajaan Melaka pergi ke kerajaan Rokyu. Kerajaan Rokyu ni dulu kerajaan Cina. Sekarang ni dah duduk dekat bawah kekuasaan Jepun selepas daripada Perang Dunia yang kedua. Kan? Itu yang pulau dipanggil Pulau Okinawa tu. Pulau Okinawa ni adalah merupakan pulau di mana kerajaan Rokyu bertapak dekat situ. Dan ada satu surat dibagi oleh kerajaan Melaka kepada kerajaan Rokyu. Bersama dengan surat itu dibagi beberapa hadiah. Di antara hadiahnya adalah 5 bilah keris. 5 bilah keris. Ini cerita tahun 1400 ke atas. Sebelum 1500. Sebelum 1500. Dan disimpan di Ankakoji, di sebuah istana dekat Okinawa. Dan istana itu tenggelam masuk dalam laut. Yang orang kata jumpa piramid Melayu. Bukan piramid sebenarnya, istana tu. Tak betul piramid tu, istana tu. Dan salah satu daripada peninggalan yang ada dalam istana tu adalah keris-keris ni. Dan mereka jumpa sebilah keris. Sebilah keris, 9 luk. 9 luk di laut Okinawa. Dan keris tu dah berendam dalam tu entah berapa tahun. Berapa ratus tahun. Bersama tenggelam sekali dengan istana tu lah. Dan saya tengok keris tu. Dan masih lagi cantik dan berbentuk. Itu kekuatan yang ada pada besi. Maknanya berendam dengan laut yang masin tu pun, kan, masih lagi berbentuk dan masih lagi tajam. Kan, masih lagi tajam. Jadi kekuatan yang cukup luar biasa besi ni. Dan itu cerita kita nak balik pada Nabi Daud tu. Kan, cerita Nabi Daud, kehebatan Nabi Daud ni adalah di antaranya sebab dia berjaya menemui teknologi senjata ni, iaitu besi. Dan kemudian lahir pula Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Daud. Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud mewarisi kerajaan Tolut. Dan bila dia naik jadi raja,
dia berjaya jumpa teknologi besi. Jadi dia jadi satu kerajaan yang kuat. Sebab dia jumpa senjata yang kuat. Kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman adalah merupakan satu kerajaan yang cukup kuat. Setakat yang saya faham, kan, daripada sejarah, saya rasa tak ada kerajaan lebih kuat daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Termasuklah kerajaan Firaun. Termasuklah apa-apa tamadun pun. Kenapa saya kata begitu? Kerana keluasan kekuasaan Nabi Sulaiman ni, dia berpusat di Baitul Maqdis. Kan? Tapi kan, dia boleh sampai ke Yaman. Yang cerita tentang Ratu Balqis tu, itu di mana? Kan? Ratu Balqis tu cerita di mana? Ratu Balqis tu cerita mengenaan tentang kerajaan Sabak. Dan kerajaan Sabak tu di Yaman. Kalau tuan-tuan pergi ke Son'a, Son'a ada satu muzium, nama dia Muzium Sabak. Mathaf Sabak. Kan? Yang menyimpan khazanah kerajaan Sabak berusia lebih 2000 tahun. Kan? Jadi maknanya daripada Baitul Maqdis sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman. Kemudian dalam kerajaannya juga diceritakan berkenaan tentang beberapa serangga dan binatang yang tak ada dekat negara Arab. Contohnya seperti semut. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, cuba cari semut. Kan? Kita takkan jumpa semut. Susah nak jumpa semut. Lalat jumpa. Kan? Lalat boleh jumpa. Pergi ke negara Arab lain, saya dah banyak negara Arab seperti ni. Kan? Semut ni susah nak jumpa. Semut ni adalah merupakan satu serangga yang duduk dekat sebelah tempat kita ni. Belah Asia Tenggara ni. Kan? Jadi sebab tu, ini logik lah ya. Bukannya tepat sangat. Andaian saya saja. Bila Allah SWT cerita tentang semut, maknanya perjalanan Nabi Sulaiman tu, dia merentas satu perjalanan yang cukup jauh. Bukan setakat dekat Baitul Maqdis tu. Kan? Dalam Al-Quran Allah SWT sebut kan. Bila Nabi Sulaiman jalan, dia melalui satu kawasan perkampungan semut. Qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Berkatalah ratu semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu. Maknanya satu koloni. Satu kawasan yang besar, bukannya seekor, 2 ekor, 3 ekor ni. Mana satu keluarga. Namlah maksud dia adalah ratu semut. Kan? Maknanya dia ada ibu semut. Kan? Jadi di mana tu? Bukan di negara Arab, mesti dekat tempat lain. Tempat kita memang banyak semut. Berbagai spesies semut. Jadi kerajaan itu sampai ke situ dia punya merantau. Sebab tu kalau sekiranya kita baca hikayat Merah Mahawangsa, kan, dekat situ ada sebut tentang Nabi Sulaiman. Hikayat Merah Mahawangsa adalah cerita tentang kerajaan Melayu kurun pertama. Kurun pertama sebelum daripada kelahiran kan Rasulullah SAW. Jadi maknanya punya jauh, kan, punya jauh dia punya keluasan tu. Dan itulah kerajaan Yahudi. Yang kita sebut sebagai kerajaan Yahudi ni, itulah kerajaan Yahudi. Dan selepas daripada itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampailah kepada Nabi Isa. Sampai Nabi Isa tu masih lagi Yahudi. Masih lagi Yahudi. Mana Nabi Isa tu dalam 5 kurun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. 5 kurun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi maknanya punya besar kerajaan Yahudi dan begitu panjang. Allah SWT berkati mereka dengan lahirnya para Nabi. Kan? Dengan dianugerahkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang hebat. Dianugerahkan kepada mereka kerajaan yang kuat. Dianugerahkan kepada mereka anak pinak yang ramai. Selama berkurun-kurun. Selama berkurun-kurun. Dan dijadikan Baitul Maqdis pun, kan, dijadikan Baitul Maqdis pun tempat kiblat pertama orang Islam. Ketika mana Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum daripada berpindah ke Kaabah. Kan? Sebelum pindah ke Kaabah, mana dia sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi maknanya begitu kerajaan Yahudi. Tetapi bila kita tengok tahun ke-10, 11, 12, 13 tu, bila Allah SWT bagi anugerah ataupun bagi kepada Rasulullah peristiwa Isra dan Mi'raj dan turun bersama dengan peristiwa itu, iaitulah ayat daripada surah-surah Isra yang menceritakan bukan sahaja tentang Isra, kan, bukan sahaja tentang perjalanan Rasulullah, tetapi sebaliknya tentang Yahudi. Tentang tabiat Yahudi, tentang apa semua tu, itu sebenarnya adalah merupakan disebut oleh ulama, dalam ni pun disebut begitu juga, iaitu satu perubahan besar akan berlaku. Jadi orang Islam perasan benda tu. Kan? Orang Islam dia perasan bahawa satu peristiwa besar akan berlaku. Kan? Jadi jangan risau. Jangan risau. Sebab yang ini adalah merupakan satu petunjuk bahawa kuasa Yahudi akan berakhir. Kuasa Yahudi akan berakhir dan kemudian kuasa Islam akan bangun. Dan Nabi pun Allah SWT utuskan pergi berhijrah tu ke Madinah. Kan? Apa benda yang ada di Madinah yang tak ada dekat tempat lain? Selain daripada bumi yang subur, satu benda yang ada di Madinah sahaja. Di negara Arab ni, yang ada di Madinah sahaja adalah Yahudi.
Tidak ada Yahudi di tempat lain di dunia ni pada masa itu. Ataupun di negara Arab pada masa itu. Tapi yang ada Yahudi adalah di Madinah. Yang ada Yahudi itu adalah Madinah. Satu-satunya bangsa Arab yang boleh bersahabat dengan Yahudi adalah orang Madinah. Iaitulah orang Aus dan juga orang Khazraj. Orang Aus dan Khazraj, dia sama ada dia bersekutu dengan Qainuqa, ataupun bersekutu dengan Bani Nadir, ataupun bersekutu dengan Khaybar, ataupun bersekutu dengan Quraizah. Dia akan bersekutu dengan mana-mana sekutu daripada, ataupun mana-mana kabilah daripada Yahudi. Dan Yahudi itu pun dah bertukar jadi Arab. Sebab tu kalau sekiranya kita melihat sejarah nama-nama orang Yahudi di zaman Rasulullah, kita akan dapati nama dia semua nama Arab. Kan? Semua nama Arab. Contohnya seperti Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu bukan nama Yahudi, itu nama Arab, tapi dia orang Yahudi. Kan? Dia adalah merupakan orang Yahudi. Kan? Contohnya seperti Abdullah bin Salam, dia masuk Islam lah, tapi dia adalah merupakan orang Yahudi asal dia. Nama itu nama Arab. Kan? Sebab dia dah bertukar jadi orang Arab. Dan ketika mana Yahudi duduk di Madinah, kan, dia berkumpul di Madinah, dia menguasai Madinah. Orang Arab ditindas oleh Yahudi di Madinah. Orang Arab dia ada harta, kan? Jadi kalau tengok ketika mana Nabi pergi ke Madinah tu, ekonomi Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Arab beli barang daripada orang Yahudi. Yahudi mengenakan barang yang begitu, mengenakan harga yang begitu mencekik. Kan? Pasar paling besar adalah pasar Bani Qainuqa. Itu pasar orang Yahudi. Orang Islam, orang Arab sendiri tak ada pasar. Bila orang Arab nak duit, kan, dia akan cagar dia punya tanah dan dia berhutang. Bila berhutang, dia akan dikenakan riba, berganda-ganda. Kan, berganda-ganda. Kemudian dia akan bayar. Bunga-bunga tu sikit demi sikit sampai akhirnya tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, kan, hutang tetap kena bayar, lepas tu tanah dia mula lepas. Dia lepas tanah tapi hutang kena bayar juga. Dan itu yang berlaku kepada, kan, orang-orang Arab yang duduk bersama dengan Yahudi pada masa itu. Dia memang powerful sungguh orang Yahudi di Madinah ni pada masa itu. Ya, sungguh powerful. Pasar dikuasai. Begitu juga contoh seperti telaga. Dia juga menguasai telaga. Contohnya macam dalam hadis Rasulullah sebut, man hafara bi'ra raumah falahul jannah. Sesiapa yang menggali telaga Raumah maka dia akan dapat surga. Raumah tu apa dia? Raumah tu sebagai riwayat kata adalah nama seorang Yahudi, kan, yang memiliki satu telaga yang cukup besar. Kan, dan telaga itu diberi nama oleh kerana nama Yahudi itu Raumah, telaga itu dibagi nama telaga Raumah. Dah azan ke? Belum kan? Okay. Nama telaga itu dibagi nama telaga Raumah. Dan setiap orang Islam yang nak guna air ataupun nak beli air, dia akan beli daripada orang Yahudi tu. Orang Islam sendiri tak ada telaga. Ataupun orang Arab sebelum daripada Islam tu, orang Arab sendiri tak ada telaga kecuali telaga-telaga yang kecil. Telaga Raumah ni kelebihannya adalah ketika mana telaga lain kering, telaga itu tetap ada air. Dan dia jual dengan harga yang begitu mahal. Dengan harga yang begitu mahal. Jadi macam mana nak atasi semua ni? Kemudian dia bersekutu dengan orang-orang Arab. Dia bersekutu dengan Aus, dia bersekutu dengan Khazraj. Dia lagakan di antara Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi yang bersahabat dengan Aus ni jadi batu api, yang Yahudi bersahabat dengan Khazraj ni batu api, lagakan sampai berlaku pertelingkahan. Bila hampir-hampir berlaku perang, masing-masing Yahudi ni jual senjata kepada orang Arab ni. Jadi dia dapat untung. Dia jual senjata dengan harga mahal kepada orang yang dia sendiri ciptakan perlagaan antara orang tu. Lepas tu orang tu pun berlaga, bunuh-bunuh sama dia orang. Kan? Jadi cerita dia sebiji macam sekarang lah. Siapa yang menguasai dunia, dia akan buat benda yang sama. Dia akan buat benda yang dia sama. Kan? Dia akan cipta hutang-hutang palsu. Kan? Siapa yang cipta hutang palsu? Orang Yahudi juga. Contoh macam mana boleh ada account bank? Macam mana kita boleh ada satu buku ataupun satu kad ATM yang dalam tu kononnya ada banyak duit, kan? Tapi sebenarnya ada ke tak duit dalam tu kita pun tak tahu. Kan? Satu bank dia buka, katakanlah dia buka, orang Yahudi punya idea ni, dia buka bank. Dulu semua orang berniaga dan juga berinteraksi guna fizikal ni. Kan? Maknanya guna emas, guna perak, kan, ataupun sistem barter, kan, beras tukar dengan gandum ataupun apa-apalah. Kan? Hatta di zaman Rasulullah pun orang tukar tamar dengan anggur, orang tukar tamar yang baik dengan tamar yang kurang baik, kan? Begitu cara dia orang dulu berniaga. Tapi bila masuk sistem zaman moden ni, kan, sistem moden, orang dah tak berniaga guna macam tu dah. Kan? Dia cipta satu bank, kan? Cipta bank. Orang pun simpan duit dekat bank tersebut. Jadi orang simpan, akhirnya katakanlah terkumpul dekat 1 juta. Terkumpul dekat 1 juta, dia guna 1 juta tu. Kan? Semua orang tak ada 1 juta tu.
Kemudian dia boleh bagi pinjam pula kepada orang ramai 10 juta, 20 juta, lebih daripada apa yang dia ada. Lebih daripada apa yang dia ada. Kan? Jadi bila orang nak meminjam, dia pun bagi pinjaman. Tapi orang tak akan dapat duit. Kita, katakanlah kita nak buat apa-apa projek, kita pergi kat bank, kita pinjam duit. Berapa bank nak bagi? Okey, dia kata aku bagi kau pinjam 1 juta. Dia bagi cash 1 juta. Dia tak bagi cash 1 juta. Dia bagi kita satu buku akaun dan juga satu buku cek. Dalam tu kononnya ada 1 juta. Jadi kita pun simpan lah. Kan? Dan kita mula dah bayar hutang. Dah mula bayar hutang, dah mula bayar bunga. Kan? Jadi bunga bayar, duit tak ada pun. Bila kita mula berniaga, kan? Mula berniaga, kita kena bayar kepada orang tu, bayar kepada supplier ni, kita pun bayar kepada dia. Kan? Kita beli barang dia, kita dapat barang. Orang tu dapat apa daripada kita? Dapat buku cek. Dapat kertas. Jadi kertas tu, dia pun pergi dekat bank, dia tunaikan. Dia masukkan dalam akaun dia. Jadi duit tak keluar pun. Mana physical duit? Bila physical duit akan keluar? Physical duit tak keluar pun. Jadi dia pusing kat situ. Pusing-pusing dekat situ. Cuba satu hari kita pergi dekat mana-mana bank, seluruh orang Malaysia penyimpan duit, keluarkan semua duit dia ada dekat bank. Bank boleh bagi tak? Dia takkan mampu bagi. Itu sistem yang dicipta. Jadi akhirnya benda ni sama je macam cerita dulu. Dia akan cipta hutang-hutang yang melampau. Jadi Yahudi ketika mana duduk dekat Madinah, dan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Memang di antara benda yang terkesan apabila berlaku hijrah Rasulullah adalah lingkup Yahudi ni. Lingkup Yahudi. Nanti lepas azan insya-Allah saya cerita macam mana perniagaan orang Yahudi boleh lingkup, macam mana pasar Yahudi boleh lingkup, dan juga macam mana telaga orang Yahudi ni boleh lingkup. Insya-Allah kita cerita ni. Okay. Bagi laluan kepada azan dulu. Allahu Akbar.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi kita sebut tadi hijrah ke Madinah, yang di antaranya adalah untuk memberi satu perubahan besar kepada dunia, di mana kepimpinan dunia bukan lagi duduk di bawah orang-orang Yahudi, kerana Yahudi setelah mana Allah SWT bagi kepada mereka peluang yang begitu panjang, akhirnya mereka mengkhianati peluang tersebut. Mereka mengkhianati peluang tersebut. Jadi sekarang ni peluang dibagi pula kepada umat Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ismail. Jadi bila Nabi pergi ke Madinah, dalam peristiwa Isra' tersebut, dalam surah Isra' tu dicerita tentang Yahudi, dicerita tentang Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sendiri melalui Madinah. Kemudian begitu juga dalam mimpi Rasulullah juga, Rasulullah diperlihatkan tentang bumi yang mereka akan hijrah. Dan ketika mana datang orang-orang Yasrib kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada orang Yasrib satu persoalan, iaitu afikumul Yahud. Ada tak orang Yahudi di kalangan kamu? Jadi orang Yasrib kata ada. Dan bila sampai dekat sana, memang didapati bahawa suasana memang dikuasai Madinah itu oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang menguasai negara ataupun negeri Madinah tersebut. Di antaranya iaitulah dari segi ekonominya, di antaranya adalah dari segi airnya. Jadi bila Rasulullah sampai dekat sana, di antara perkara yang Rasulullah buat secara beransur-ansur tapi agak agresif adalah melingkupkan ni semua ni. Istilah lingkup lah, sebab memang saya tengok dalam sejarah memang lingkup. Contohnya seperti pasar, pasar orang Yahudi. Asal pasar orang Yahudi adalah merupakan pasar yang paling besar di Madinah. Dan merupakan pasar yang dilanggan oleh orang-orang Arab. Orang Arab sendiri ada pasar kecil-kecil saja. Pasar Yahudi yang paling besar pasar Bani Qainuqa. Itu pasar Madinah. Jadi mereka nak beli barang daripada situ. Dan di situlah orang Arab ni kena tipu, timbangannya kena tipu, kemudian bila berhutang dikenakan riba yang dahsyat, semua tu berlaku dekat pasar tu. Satu tempat yang penuh dengan penipuan. Jadi Rasulullah bila dia sampai dekat Madinah, dia galakkan para sahabat ni untuk berniaga. Sikit demi sikit, di antaranya Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang kita tahu. Abdurrahman bin Auf dia galakkan berniaga, saya akhirnya jadi seorang yang teramat kaya. Dan di antara benda yang Rasulullah buat juga adalah membina tapak pasar baru. Tapak pasar baru kepada orang Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi kepada, ini minta maaf kalau ada yang rasa macam racist sikit. Bila kita pergi kepada isu kuasa, bila pergi kepada isu kuasa ni sebenarnya tak ada kompromi di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Tak ada kompromi, termasuk kuasa ekonomi. Kalau kuasa ekonomi ada kompromi, Rasulullah akan bagi orang Islam pergi terus ke pasar Yahudi. Tapi Rasulullah tak bagi. Dan bahkan Rasulullah bina pasar. Rasulullah bina pasar. Rasulullah pacak satu batu. Dipancang kayu, dibuat kemah. Lalu Rasulullah pun isytiharkan kepada orang Islam, haza sukukum. Inilah pasar kamu. Inilah pasar kamu. Fala tatahajjaru. Jangan sekali-kali kamu letak batu. Batu tu dengan arti kata, yang ni tempat aku, yang ni tempat engkau, yang ni tempat peniaga ni, tak ada. Fala tatahajjaru, jangan sekali-kali tempah tempat-tempat ni. Wala yadribanna alaihi kharaj, dan jangan sekali-kali kamu kenakan cukai kepada orang yang nak berniaga di situ. Ini peringkat awal dulu. Jadi Rasulullah buka satu pasar yang terbuka. Jadi orang Islam nak datanglah. Dan Sayyidina Umar pun disebut al-aswaq ala sunnatil masajid. Yang dia kata pasar di zaman awal Islam ni, dia kata seumpama sunnah masjid. Sunnah masjid ni maksud dia, jadi maksud oleh Sayyidina Umar adalah macam kita masuk masjid ni, siapa datang awal dia datanglah duduk kat depan, siapa datang lambat duduk kat belakang. Tak kisahlah dia raja ke, dia apa ke. Tidak ada tempat khusus kecuali untuk imam. Kita tidak ada tempat khusus kecuali untuk imam. Siapa nak duduk tepi. Siapa yang dah sesak sangat duduk dekat luar. Jadi itu. Jadi pasar pun macam tu juga. Macam cerita, macam orang jual pakai kereta, bonet kereta ni, apa dia panggil tu. Pagi-pagi tu pergi, siapa datang awal ambil lah tempat yang strategik, siapa datang lambat duduklah kat ujung-ujung. Jadi itu. Tetapi orang Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni adalah merupakan seorang Yahudi yang rasa cukup tercabar. Dan Ka'ab bin Ashraf ni adalah merupakan seorang Yahudi cukup jahat. Cukup jahat. Jahat tak jahatnya Ka'ab bin Ashraf ni. Bila Rasulullah menang dalam perang Badar, orang Quraisy tak berani dah nak serang Nabi di Madinah. Bila orang kalah dalam perang Badar, dia orang serik, dia orang balik. Sebab dalam perang Badar ni yang mati itu panglima-panglima besar, mati habis semua. Abu Lahab apa semua mati.
Jadi mereka pun balik. Bila mereka balik, mereka tak nak serang dah. Tapi kenapa mereka datang lagi sekali dalam perang Uhud? Yang menjadikan mereka datang dalam perang Uhud adalah Ka'ab bin Abi Ashraf ni, orang Yahudi di Madinah, dia pergi ke Mekah dan dia pujuk. Dia kata dalam perang akan datang, kamu datang dan kami akan tolong. Dan kami akan tolong. Itu Ka'ab bin Ashraf. Kan Ka'ab bin Ashraf. Sebab itu orang Quraisy datang lagi sekali dalam perang Uhud. Lepas tu serik. Kan? Lepas tu serik. Lepas tu Yahudi pujuk lagi. Kan? Kamu datang dan kami akan tolong. Dan pada masa itu datang perang Khandak dan pada masa itu Yahudi tolong betul. Kan? Tapi kalah juga. Kan? Lepas tu datang tak orang Quraisy? Tak datang dah. Sebab sebenarnya bukan tak datang sebab serik pada perang Khandak. Sebenarnya daripada perang Badar lagi dia orang serik dah. Tapi yang menjadikan mereka datang juga dalam perang Uhud dan datang juga dalam perang Khandak adalah kerana pujukan Yahudi ni. Nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Dan Ka'ab bin Ashraf apabila melihat Nabi pancang pasar, kan, dia sepak, dia musnahkan habis semua tu, kan. Esok pagi orang Islam datang nak berniaga, tengok tak ada tempat, kan, tengok tak ada tempat, semua tu dah musnah. Dan Nabi kata apa, kan, Nabi kata apa, itu yang saya kata tadi, walaupun beransur-ansur tapi agresif, kan. Nabi bersumpah, kan, pada masa itu bila tengok pasar tu dah hancur, Nabi bersumpah, Nabi kata wallahi, kan, demi Allah, la adribanna lahum suqan, aku akan bangunkan pasar untuk orang Islam, aghyazul alaihim min hadza, yang akan menjadikan orang Yahudi lebih marah daripada hari ini. Dan Nabi bangunkan satu lagi pasar, kan, dan dijaga elok-elok sehingga akhirnya pasar tersebut berkembang. Dan pasar tersebut berkembang, orang Islam pergi ke pasar tersebut, dan bila masuk zaman Bani Umayyah, pasar yang sama di tapak yang sama dah jadi satu komplek yang besar bertingkat-tingkat. Dan di tingkat atas ada peniaga-peniaga yang datang daripada jauh menginap. Di tingkat bawah kedai-kedai yang mula disewa-sewa dan seumpamanya. Jadi asalnya orang Islam tak ada pasar, kan, berniaga dan membeli barang daripada Yahudi Bani Qainuqa, kan. Kemudian bila nak buat pasar dimusnahkan. Kemudian bina satu pasar baru dan akhirnya, kan, di zaman Bani Umayyah pasar yang sama di tapak yang sama itu dah jadi satu komplek besar bertingkat-tingkat. Dan dalam sejarah disebut bertingkat. Di atas jadi penginapan, kan, kemudian di bawah tu dijadikan kedai. Maknanya dah ada bangunan tetap. Sampai ke peringkat itu. Yahudi Bani Qainuqa ni habis pasar dia. Satu. Kemudian contoh macam air. Ya, contoh macam air. Itu sebab saya kata tak ada kompromi tadi tu. Air contoh, kan. Orang Islam bila nak air dia beli daripada Yahudi. Yang nama Raumah tadi. Dan dia jual dengan harga yang mahal. Kan. Dalam kerantung kulit tu. Dia letak air situ. Terpaksa dibeli menggunakan duit perak. Menggunakan dirham. Kan. Menggunakan dirham air ni. Sebab apa? Sebab air ni satu benda yang cukup mahal di negara Arab, kan, tidak ada air. Bila perigi kosong, kan, yang ada air cuma telaga Raumah tu saja. Lalu Saidina Uthman, kan, pada masa itu, kan, dia ambil cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kumpul duit. Nanti kita akan cerita berapa banyak dia kumpul duit. Walaupun jumlah tu adalah merupakan jumlah yang diriwayatkan dalam hadis yang dhaif, tapi cerita Nabi Saidina Uthman beli itu betul. Itu hadis sahih. Tapi pendetilan tu hadis dhaif. Ya, tapi tak apa, saya kongsi cerita tu. Jadi Saidina Uthman dia kumpul duit. Kemudian dia pergi jumpa Raumah. Dia kata aku nak beli telaga engkau. Dia kata aku takkan jual. Kan? Dia tawarkan harga sekian. Dia kata aku tak nak jual. Saidina Uthman pujuk lagi. Saidina Uthman kata aku beli separuh saja. Kan? Perigi tu. Tak payah banyak. Kan? Dia tak nak jual. Sampai akhirnya dia letakkan satu harga. Kan? Satu harga berapa? Kan, iaitulah 100,000 dinar. Ya, 100,000 dinar. Satu dinar berapa ratus sekarang ni, kan? Katakanlah 700, 800. Mana 100,000 dinar. Ya, 100,000 dinar. Orang Yahudi itu terkejut. Ya, Yahudi terkejut. Kan? Kamu sanggup beli sampai 100,000 dinar? Kan? Adakah 100,000 dinar tu, kan, tidak berharga dibandingkan dengan perigi ni? Kan? Saidina Uthman kata, perigi tu lagi berharga bagiku daripada 100,000 dinar. Kalau macam tu, dia kata aku tak nak jual. Aku hanya akan jual kalau sekiranya kamu bersetuju membeli alfi dinar. 1,000 dinar. Lebih kurang, kan, 1,000 ni istilah orang Arab. Kan, istilah orang Arab. 1,000. 1,000 tu maksud sejuta. Kan, 1,000. Ada 1,000. Kan, mana ada 6 kosong, 1 juta. 1 juta dinar. 1 juta dinar. Cuba darab dengan 600, 700 atau 800 ringgit. Dan dalam riwayat dia kata, itulah keseluruhan harta yang ada pada Saidina Uthman. Saidina Uthman tak ada harta lain dah, selain daripada itu. Selain daripada itu. Habis.
Kan? Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis tu, kan, man hafara bi'ra raumah falahul jannah. Siapa yang menggali telaga raumah maka dia pasti akan dapat surga. Kan? Dan itu Sayyidina Osman yang buat. Satu pengorbanan yang cukup dahsyat. Kan? Satu pengorbanan yang cukup dahsyat. Kalau sekiranya, kan, dalam Islam ni tak kisah beli air daripada orang Yahudi, beli itu daripada ni apa semua, kan. Orang Islam tak ada masalah. Kan? Nescaya orang Islam akan dibiarkan begitu saja. Tapi Nabi tak bagi. Kan? Nabi tidak bagi. Dan Sayyidina Osman beli. Bila Sayyidina Osman beli, kan, jadi separuh daripada perigi tu dia punya, separuh daripada perigi Yahudi punya. Jadi cara nak bahagi, perigi tu satu tu je. Maksud separuh tu adalah hari ini Sayyidina Osman jaga, esok Yahudi jaga secara bergilir. Di hari ketika mana Yahudi jaga perigi tu, siapa nak ambil air, dia jual. Tapi di hari Sayyidina Osman jaga perigi, siapa ambil air, dia ambil percuma. Jadi sampai satu peringkat, orang hanya datang pada hari Sayyidina Osman saja. Kan? Sebab pada hari Sayyidina Osman bagi air percuma. Bila pergi pada hari Yahudi, Yahudi akan jual. Sampai akhirnya masa hari Yahudi jaga perigi tu, tak ada siapa pun datang. Kan? Tidak ada siapa pun datang. Kan? Sampai akhirnya Yahudi tu terpaksa jual, kan, baki perigi tu kepada Sayyidina Osman. Tapi itu hadis dhaif. Ada satu hadis, cerita dia jual tu betul. Tapi detail cerita tu memang hadis yang teramat dhaif. Jadi saya nak cerita pun tak sampai hati. Kan, takut keliru. Tapi yang pentingnya adalah akhirnya dijual. Dan akhirnya semua tu jadi milik orang Islam. Dan selepas tu satu demi satu perigi dimiliki oleh orang Islam. Sampai akhirnya Yahudi tak ada perigi. Yahudi tidak ada perigi. Jadi di sini, kan, kita simpul balik daripada apa yang kita bincangkan. 10, 11, 12, 13 berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj dalam tempoh tu. Bila wallahu alam. Kan, ini khilaf. Kan, itu khilaf. Jadi kita pun tak perlu nak bertegas mana satu. Tapi yang penting sekali adalah dia berlaku ketika mana Rasulullah mencari tapak daulah, kan, ketika mana Rasulullah mula mencari peluang kat luar, dan ketika mana Rasulullah mula berinteraksi dengan kabilah-kabilah kat luar, Rasulullah mula berdakwah kepada orang selain daripada orang-orang Arab Quraisy, kan, dan pada masa itulah berlaku peristiwa Isra', dan ketika berlaku peristiwa Isra', Rasulullah diperlihatkan Baitul Maqdis, diperlihatkan Madinah, kan, diperlihatkan sejarah Yahudi. Cerita dalam surah Isra' tu satu ayat saja cerita tentang Isra'. Yang lain tu semua cerita tentang Yahudi. Muka surat 1 dan 2 tu. Kan, semua cerita tentang Yahudi. Supaya akhirnya, kan, orang Islam faham bahawa ada satu, kan, perubahan besar akan berlaku dalam sejarah, iaitu orang-orang Arab, kan, orang-orang Arab, orang Islam Arab, kan, akan mengambil tampuk pemerintahan ini daripada orang Yahudi. Perubahan akan berlaku. Kan, perubahan akan berlaku. Ditunjukkan dalam sejarah begitu. Walaupun ketika itu orang Islam cuma 350 orang sahaja. Dan walaupun orang Islam pada masa itu baru 350 orang sahaja. 150, 160 berada di Mekah, yang baki itu berada dekat Ethiopia, dekat Habsyah. Kan? Tetapi peristiwa itu bila Allah SWT tunjukkan begitu, maka begitulah. Itulah yang berlaku. Sebab itu rentetan daripada itu, selepas daripada itu berlaku peristiwa hijrah, memang berlaku lonjakan yang cukup dahsyat. Sehingga akhirnya bila Rasulullah SAW wafat, orang Islam bilangannya pada masa itu lebih daripada 100,000. Ada kata 120,000 orang. Kan, yang asalnya cuma 300 lebih dalam masa 10 tahun. Kan, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kan, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang saja pertolongan daripada Allah dan pembukaan, kamu pasti akan melihat, kan, manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Kan, tapi pada masa itu Allah SWT kata apa? Kan, tawaduk, kan, Allah SWT kata jangan sombong. Fasabbih bismi rabbik, maka hendaklah kamu iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan, kemudian bertasbih, sujud dan seumpamanya. Itu yang Allah SWT suruh orang-orang Islam lakukan. Dan pada masa itulah juga Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah SAW akan wafat. Kan, sebab tugas dah selesai. Tugas dah selesai. Jadi perubahan kepimpinan ni, kan, mukaddimah kepada perubahan kepimpinan daripada bangsa Yahudi kepada bangsa Islam, umat Nabi Muhammad SAW ni dah berluka. Daripada keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub kepada keturunan Nabi Ismail tu sudah pun berlaku melalui peristiwa hijrah. Jadi nanti kita akan tengok, kan, selepas daripada ini, dalam beberapa minggu akan datang, kita akan tengok pula pendetilan cerita hijrah. Cerita hijrah. Benda yang biasa, kan, diceritakan tentang kisah hijrah apa semua tu, insya-Allah saya tak sentuh banyak lah. Kan, kita akan tengok benda-benda lain yang ada dalam buku ni yang disebut yang jarang orang cerita. Kan, di antaranya tentang kenapa 6 orang daripada Madinah mencari Nabi. Contoh, kan.
Dan kenapa Nabi akhirnya bila dia meninggal dunia, dia memilih untuk meninggal di Madinah? Kenapa Nabi tak nak pindah ke Mekah? Itu satu persoalan juga. Dan Nabi lahir di Mekah, kan? Bukankah Mekah lagi mulia daripada Madinah? Tapi kenapa Nabi memilih untuk meninggal di Mekah, di Madinah, dan duduk bersama dengan orang Madinah sampai wafat? Kenapa dia tak balik ke Mekah ketika mana sudah berlaku pembukaan Mekah? Ini memang disebut dalam hadis, kan? Disebut dalam hadis kepada golongan Ansar, kan? Harta-harta ini akan aku serahkan kepada orang Mekah, manakala kamu akan pulang bersama dengan aku ke Madinah, kan? Dan barulah orang Ansar rasa lega. Dan Rasulullah sebut dengan sengaja untuk membayangkan bahawa dia memang akan meninggal di Madinah. Kenapa Rasulullah meninggal di Madinah? Apa hubungan Rasulullah dengan Madinah? Jadi insyaAllah kita akan tengok. Dia ada sebenarnya hubungan sejarah yang panjang, kan? Sebab kalau satu persoalan orang tanya, Rasulullah orang Mekah ke orang Madinah? Rasulullah ni sebenarnya keturunan Mekah ke ataupun keturunan Madinah? InsyaAllah kita tengok nanti dalam minggu-minggu yang akan datang. Okay, wallahu a'lam bisawab. Jadi yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.